Perahu tambang dahulunya menjadi pengangkutan utama bagi penduduk sekitar tebingan Sungai Sarawak untuk ke seberang sungai. Ia bagi memenuhi rutin harian, membeli barang keperluan seperti sayur-sayuran serta barangan basahan lain di Pasar Cekok. Pada tahun 60-an, bayaran bagi setiap perjalanan sehala perahu tambang bermula dari 5 sen. Kemudian, tambang dinaikkan kepada 10 sen sehingga 20 sen pada tahun 70-an. Pengundi perahu tambang memulakan tugas seawal subuh bagi mengambil dan menghantar penumpang ke destinasi yang dituju. Penggunaan tambang sejak dahulu lagi adalah the one and only transport lah untuk penggunaan orang-orang kampung yang bekerja di seberang di bandar, untuk ke pejabat dan ada yang bekerja sendiri untuk pergi shopping, perbelanjaan mereka hanya menggunakan sampan dengan bayaran yang paling murah 5 sen. That was in 1960s, 60s. Tahun 62. Itulah kegunaan sampan dulu lah, selain daripada perniagaan. Ada juga sampan dahulu digunakan untuk perniagaan kuih-muih di sepanjang sungai, because terdahulu tak ada transportation. So now kuih-muih berdagang di dalam sampan with the special tone lah. With the special tone kuih. So penduduk-penduduk yang di tepi sungai waktu pagi masa tertentu 8 ataupun 9 mereka akan menunggu di jembatan. Di setiap rumah ada jembatan sendiri, so mereka akan bertunggu di jembatan untuk menunggu jualan-jualan. Dengan adanya 20 sen kita dapat ke sekolah. Dan waktu kerja juga, saya pada tahun 73 saya bekerja sambilan dan sekolah di sebelah malam. Saya menggunakan sampan dengan sebuah firma guaman. So with that 10 sen, 20 sen dah dapat kerja dah. 20 sen dah dapat pergi sekolah. Perahu tambang juga berperanan sebagai kenderaan untuk berulang-alik ke tempat kerja dan sekolah berhampiran. Sehingga kini, perahu tambang masih digunakan penduduk setempat untuk tujuan yang sama. Pada dahulunya perahu tambang ni kita gunakan untuk anak-anak bersekolah. Anak-anak bersekolah dari because di seberang kampung ini ada beberapa sekolah Inggeris. Untuk melanjutkan sekolah perlukan transportation, jadi paling senang adalah menggunakan tambang. Mereka pergi ke St. Thomas School, St. Joseph, St. Teresa and St. Mary's, dan sebuah sekolah Cina Song Keng Hai. These are the very popular school at that time. Masa sekolah dulu kami pakai perahu tambang, pagi pergi pulang petang, tengah hari kadang pulang tengah hari ya. Ya, penambang tu lah pakai kami nak pergi sekolah, nak pergi pasar. Dari 2009 sampai kini tu makai ya. Start kerja. Start kami dah mula kerja. Nang tu je. Nang pulang mangsang. Masa kini kebanyakannya tambang ini diguna oleh mereka yang bekerja berdekatan dengan kawasan port sampan tersebut. Karena kalau mereka menggunakan kenderaan memakan masa yang panjang dan mereka akan jam dalam queue yang begitu lama. So penggunaan perahu tambang ini boleh solve the problem lah, untuk mengelakkan panjangnya dalam queue kita jam. Sejajar peredaran zaman, perahu tambang juga melalui transformasi. Dari hanya menggunakan pendayung tanpa atap, kini ia semakin moden demi keselesaan penggunanya. Okey, perahu tambang sejak dulu perahu biasa
tiada beratap. Dan setelah itu dengan teknologi pengayuhnya diberi atap dan ada awning surung tarik. Apabila hari hujan, awning di depan tu tarik jadi supaya penambang tu tak basah. Kalau tahu tak hujan, awning tu disurung ke tengah-tengah. This is uniknya teknologi orang terdahulu. And then later, sekarang ni penambang ni dah menggunakan fiber, alright, fiber boats itu dalam 2000-an, dan sekarang lagi ini yang dah menggunakan the latest is menggunakan elektrik. Narawi Samah sudah berimat selama lebih 30 tahun sebagai penambang. Pelbagai liku cabaran, pahit dan manis dilaluinya. Pada awal pembabitan Narawi, beliau hanya menerima 15 sen upah untuk perjalanan sehala ke seberang. Ia menjadi sumber pendapatan buat Narawi menyara keluarga. Saya mula-mula nambang di Pelan Batu start dari umur saya 14 tahun. Dari tambang 10 sen sampai ke sini tu naiknya 15 sen, naik 30 sen, tambangnya naik 50 sen, terus sampai sini tu kami sampai ke tambang ke RM1. Perbezaan dari dulu dengan sekarang tu, dulu kami masih dayung, tambang 10 sen aja, jadi siadan murah mutirawan lah. Mas saya 6 kawan tua kami. Yalah kami siapa meninggal buat nambang 6 kawan tua kami, itu kami memang buat nambang lah, tiada lain. Tiada pendapatan lain orang. Gaji 2 hari pun dia tunggu untuk menghidupkan anak. Nah, kalau kami orang tua sampai kini tu siapa meninggal peristiwa orang tua. Berkongsi pengalaman sebagai seorang penambang, ada cerita pahit yang menjadi mimpi ngeri Narawi hingga memaksa beliau berhenti sebagai penambang buat seketika waktu. Pernah juga kami nambang tu pernah nak dibunuh orang pun ada. Kenapa? Nak bunuh orang barang pun ada. Pernah kami kerja nambang tu, ya lah kenangan yang paling buruk pernah lah. Berhenti kami setahun kerja nambang itu. Ialah peristiwa yang paling pahit pernah lah kami kerja nambang tu. Sehingga lebih kami malam waktu pulang kami. Bagi menambah pendapatan, ada penambang yang mengambil upah membawa pelancong menelusuri Sungai Sarawak menggunakan perahu mereka. Bagi pelancong dan pengguna, pelbagai pengalaman dirasai khususnya buat mereka yang pertama kali mencuba perahu tambang. Okey, sebab kami daripada Perak, baru first time datang ke Kuching. Jadi mula-mula tu rasa takut jugalah. Sebab tak biasa naik kan. Tapi dah naik tu, okey, rasa teruja sangat. Dan kami nak pergi naik sekali lagi ni. Sebab excited. Si 2 hari, mun time air ya laju ya. Ada yang takut, ada yang berani dengan perahu. Memang berdebat je lah. Tawakal je lah bagi sebab. Tapi ya, pada kami sedangnya dah pengalaman. Berapa lama dah. Kini penggunaan perahu tambang semakin berkurangan. Namun, pemeliharaan dan usaha untuk mengekalkan legasi perahu tambang giat dilaksanakan pihak berkuasa agar warisan ini tidak ditelan zaman. Antaranya, aplikasi perahu tambang menerusi projek menghidupkan semula pengangkutan sungai Bandar Raya Kuching yang diketengahkan pada November 2023. Projek legasi itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi dan kehidupan masyarakat termasuk pengusaha perahu tambang. Adanya bomo juga ada 20 lebih, adanya di sekolah. Finya si minat mengenai. Ini saya bekerja juga. Yang lain lah, apa yang ada mau nambang lah. Cobalah usaha dan cari kerja nambang tu. Sebagai menahankan warisan. Datuk menukun kita. Ini datuk kita yang kerja nambang dulu.
Pendapat saya memang seharusnya lebih diperkenalkan lagi lah, sebab Sarawak dia terkenal dengan sungai yang terpanjang kan. Jadi kalau kita tak menggunakan kemudahan yang ada ni, rasa rugi pula. So digalakkan, diteruskan lagi. Boleh kekalkanlah. Sebab kan tu dah berapa tahun bapa aku tahu juga. Memang dah lama, belum lahir kali kami tu. Tapi sayanglah, cetuk mana ada jembatan nak hilang. Lomba perahu setidaknya selalu tanding lah. Satu soalan yang memang saya suka, kekalkan paut tambang sebagai satu warisan, kerana paut tambang ni pengayuhnya, the rowers adalah orang-orang kita Melayu yang kebanyakannya datang dari Samarahan, Malaysia Persamahan. So, ini adalah satu-satunya warisan Melayu yang perlu kita kekalkan supaya generasi-generasi yang akan datang mengerti di mana datangnya perahu tambang, siapa tuan empunya perahu tambang, supaya mereka in the picture. Saya selaku penghulu di kawasan seberang hilir ni, Boyan, Gresik dan Subaya, selalu menasihatkan anak-anak kecil, keluarga-keluarga supaya mengekalkan warisan perahu tambang. Because dengan adanya perahu tambang, maka itulah warisan kita, itulah buktinya bahawa kita lah yang terdahulu menginap di kawasan ini, seberang hilir ni, kampung ni. Sini most of the penduduk adalah orang Melayu dan Muslim. Legasi perahu tambang bukan sahaja sekadar warisan yang perlu dikekalkan. Ia menyimpan pelbagai sejarah dan menjadi daya tarikan bagi pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang.